maklum dengan majhul. Macam ni. Maklum maksudnya aktif. Aktif maksudnya menyepak. Itu aktif lah. Ya. Menyepak, membaca, telah menyepak, telah membaca, telah memasak. Itu semua aktif. Tapi kalau yang majhul ni maksudnya pasif. Pasif tu maksudnya telah dimasak, telah ditulis, semua di. Itu beza dia. Okay. So sekarang tengok apa yang saya hantar. Ja'a. Okay, tengok ya. Yang huwa punya tu. Dari atas tu. Ja'a adalah dalam kolom maklum tu. Fi'il madin maklum. Ja'a maksud dia telah datang. Ya. Dhamir di dalam ja'a adalah huwa. Huwa tu maksudnya siapa? Lelaki ke perempuan? Seorang ke, dua orang ke apa ya. Okay. Tengok sebelah dia tu. Majhul tu. Ya. So majhul dia jadi ji'a. Ini yang wajib tu. Di sinilah dia. So kalau beza dia ja'a, dia telah datang. Kalau ji'a sebenarnya ya, telah didatangkan. Itu maksud dia. Beza dia. Ya. InsyaAllah lama-lama kita dapatlah bezakan. Kita dapatlah bezakan mana satu fi'il madi biasa dengan fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi biasa, kita panggil fi'il madi je. Ya, maksudnya yang maklum lah, aktif. Ya. Tapi kalau yang majhul tu, kita kena sebut dia. Ya, kita kata ni fi'il madi majhul. Ya. Maklum adalah aktif, yang majhul adalah pasif. Pasif ni yang di, macam lah. Itu beza dia. Sebab minggu lepas kita ada mengaji, kita jumpa. Rasanya surah apa kita ingat. Jumpa tak ada surah apa hari tu kita baca? Yang minggu lepas punya. Dia ada kat situ. Dan wajib. Sepatutnya masa tu juga tapi bila nak cari macam ni tak jumpa. Okey. Kita nak tunggu sedikit lagi ya. Kita nak tunggu Surah Az-Zumar ke Ustazah? Az-Zumar. Page berapa tu? Itulah saya tak ingat. Sekejap. Saya tengok list kat belakang sekejap. Selalunya kalau kita tahu page ni, kita dapat cari dengan lebih cepat kan. Surah Az-Zumar ya. Kita nak teka lah. Tak apa, kita pergi Az-Zumar dulu. Rum Sejadah Zumar. Kalau Az-Zumar 458. Ya, dia punya muka surat dia. 458. Okey, mari kita tengok ada kat situ. 458. 458. Ni surah dia 458. Tapi ayat dia tak ingatlah pula Era. Betul lah, ya betul. Surah Az-Zumar. Cuba tengok ya, siapa ada Quran. Surah Az-Zumar muka surat 466 ya. Hari tu masa kawan kita baca kalau ikut barisan dia muka surat 466 barisan dia yang ketiga. Yang ketiga di hujung ya. Dan kita tengok asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a. Ni lah dia. Ji'a waris tu waw ataf waw yang bermaksud dan. Ya. So dan telah didatangkan maksud dia. Ya, di situ ya. So kita tahulah waw ataf. Kita kata ataf tu maksudnya kata nama penghubung maksudnya, tapi ji'a. Cumanya dalam tajwid ada panjang, ada majaiz lah, baca 4 lah apa. Tapi dalam ilmu bahasa Arab tak ada panjang-panjang tu. Ya, sebab tu yang saya hantar yang kawan kita share kat skrin tu tak ada lah tanda mat tu. Ya. So dia ada ji'a. Di situlah dia punya beza. Okey. Tak apa, saya nak mula. Ayat berapa? Muka surat 466 Surat dah jumpa line number 3. Ayat 69. Betul. Ayat line 3. Okay. Itulah dia. Ji'a. Dia adalah fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi maklum dia ja'a. Ya betul. Ya. Itu insya-Allah nanti kita nak mahirkanlah yang majhul ni. Ya, maklum dengan majhul. Biasa maklum tu kita tak sebut maklum sebab kita faham dah dia. Tapi yang majhul tu kita akan sebut. Oh, yang ni fi'il madi majhul. Memang kita highlightkan dia. Sebab nak kata banyak, yang maklum tu lebih banyak berbanding yang majhul. Tetapi bukan majhul tu sikit pun. Banyak je. Tetapi yang maklum tu
bahkan lebih banyak lagi ya. Sebab tu kita tak sebut dia kalau maklum. Okey. Alhamdulillah. Saya Ada satu lagi kan Ustazah? Ada satu lagi? Ingat tak? Saya ingat tapi saya apa hari tu? Saya tak ingat dah yang mana tapi dah kat last kot. Okey. Ustazah ni naughty sebenarnya. Ustazah ingat tapi diam. Sebab sebenarnya kalau jumpa, okey, hari tu Khalidina. Betul tak? Betul. Okey. Amy cepat tak Amy? Amy cuba cari Khalidina, kalau fi'il dia apa? Amy agak-agak. Amy cepat tak? PL dia khalada ke? Ya, macam tu lebih kurang. Kita perlukan orang yang cepat, yang pantas ya. Cuba cari dalam kamus biru. Khalada ke, Khalida ke, Khaluda. Kita kena teka tiga-tiga tau. Bila kita nak cari fi'il madi, kita akan cari dia, nak kata tadi perkataan dia Khalidina. Itu perkataan dia, tapi daripada bunyi kita boleh teka tau fi'il madi dia sama ina, una tu buang sebab dia tu jamak dalam fi'il tak ada. Dalam fi'il madi yang kita cari tu memang tak ada. Jadinya sama ada khalada macam Amy cakap, sama ada kita kena teka tiga-tiga, sama ada khalada ataupun khalida ataupun khaluda. Itu kita kena teka dulu. So nanti bila kita cari baru kita nampak apa yang ada di situ. Okay, mari kita cuba cari dulu. Itu kamus biru ya. Kalau fi'il ni okey. Kalau khalada dia ambil katabah 110. Ya, selain daripada khalada ada tak khalida ke khaluda, ada tak dalam list tu? Tak ada. Dia khalaba, tak ada. Khalasa tak ada. Oh, memang itu sajalah yang ada. Ya, jim. Jimha kha. Aku surat 223 yang belakang tu saya tengok. 223. Kamus biru 223. Khalada. Inilah ada satu saja ya, ada khalada. Tak apa. So dia bagi page depan apa? 110. Page depan muka surat 2. Surat 2. Okey, dia bagi kita Amy boleh snapshot ke? Bagi siapa yang ada kamus biru sila ya, muka surat 2 dari depan. Yes, bagi siapa yang ada kamus biru, kalau yang tak ada Amy kena buat kerja sikit lah. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang ada kalimah yang macam kita nak cari, macam tadi kan ja'a tu ada yang kita jumpa ja'a betul-betul kita jumpa perkataan yang kita nak cari. Alhamdulillah mudah kita nampak. Tapi kadang-kadang macam ni kita nak cari khalada. Betul dalam list belakang tu ada khalada, tapi dia kata ikut yang katabah. Dia suruh kita ikut perkataan lain. Tak ada masalah, kita ikut saja. Bentuk dia sama, ya. Bukan semua kamus ni tak mampu nak menghadirkan semua kalimah tu. Okey, jadinya yang disuruh kita ikut kataba, khalada. Okey. Sekarang ni tadi kita punya khalidina. Kalau khalidina, sekarang walaupun perkataan kita kataba, kalau kita tukarkan perkataan, masukkan khalidina tu dalam kataba, apa-apa agak jadi apa agak kataba tu? Nak jadikan khalidina daripada kataba. Kalau khalidina fi'il dia khalada. Kita cuba cari khalada tapi dia suruh ikut kataba. Tukarkan balik fi'il ni kepada bentuk yang khalidina, sama bentuk. Kalau kataba jadi katibina. Tapi tak nampak orang. Apa ni? Tak nampak mata ni katibina, tak ada pun. Memanglah, jatlah belum lagi. Dekat bawah. Ya, dekat bawah. Dekat bawah ya. Tetapi kita harus ingat yang apa yang dibagi dalam kamus ni semua yang mufrad sahaja. Ya betul. Yang isim fa'il. Betul. Katibun. Dia akan bagi yang seorang punya je. Yang katibina adalah jamak muzakkar. Memang tak adalah dalam ni, tapi bentuk mufrad dia katibun. Sebab dia fi'il. Sebab Azhar. Sebab ni table ya. Sebab dia fa'il ke? Dia isim fa'il. Bentuk dia tu bentuk isim fa'il. Tetapi kamus ni kalau yang bawah kotak tu ya, isim al-masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dia memang bagi untuk seorang punya saja, mufrad sahaja. Ya. Katalah kataba ni maksudnya dia telah menulis. Itu maksud dia. Ya, kataba. Tapi bila kita jadi katibun, dia jadi penulis. Dia beza dia berubah.
Ya, katibun isim ya. Katibun seorang penulis. Bila kita nak jadikan ramai ya, penulis-penulis untuk lelaki, katibuna. Kita kena tukar sendiri. Katibina. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu saya kata tadi, hujung dia, una, ina tu untuk jamak sahaja. Ya, tapi yang ada di dalam kamus biru ni, dia akan bagi isim-isim yang mufrad sahaja. Yang kotak-kotak atas yang banyak-banyak tu semua fi'il. Ya. Tetapi dalam kamus biru ni, selain daripada fi'il, dia ada dhamir kat situ, lepas tu dia ada fi'il madinya, madi maklum, madi majhul, dia ada fi'il mudhari', maklum majhul, lepas tu dia ada fi'il amar, ya. Dan di bawah kotak tu, bawah kotak dhamir tu dia ada isim masdar. Isim masdar penting ya. Isim masdar, lepas tu ada isim fa'il, bawah dia, lepas tu ada isim maf'ul. Yang ketiga-tiga ni dia akan bagi yang mufrad sahaja. Dia tak akan bagi bentuk jamaknya. Okay. So kalau bentuk dia macam inilah, katibun, jadikan dia jamak, ramai-ramai, katibuna atau katibina. Itu yang kita cari itu sebenarnya. Khalidina, asalnya khaliduna. Okay, yang dibagi dekat dalam kamus ni semua yang bentuk pertama, bentuk dhammah dia. Okay, saya tanya hari tu, kenapa bentuk khalidina saya tanya. Ya. Ada kawan kita jawab sebab ada huruf jar kot. Betul sebenarnya kalau dia ada huruf jar, katalah kita kata macam ni, khalidina maksudnya mereka kekal maksud dia, ataupun orang-orang yang kekal boleh juga. Jadi kalau dia ada huruf jar, katalah tentang orang-orang yang kekal. Lepas tu ayat tu ada lagi lah, tentang orang-orang yang kekal dalam syurga ataupun dalam neraka. Okey, itu ayat tu ending dia. Tetapi kalau kita nak kata ada huruf jar, katalah tentang huruf jar, kalau bahasa Arab huruf jar dia an, ya. So dia akan jadi an khalidina. Memang betul dia tak akan ada an khaliduna, takkan ada. Tapi kita dah check hari tu tak ada huruf jar. Memang antara alasan dia menggunakan khalidina, antara alasannya dia kerana huruf jar, tapi hari tu tak ada. Okey, dah betul dah kawan kita teka. Mungkin sebab ada huruf jar sebelum dia, ya. Okey, lepas tu ada kawan kita kata dia idhafah. Kalau alasan idhafah juga dia akan menjadi khalidina, betul. Tetapi bila kita cek hari tu tidak, itu bukan bentuk idhafah. Idhafah ni dia ada cara dia pula lah. Kalau huruf jar mesti ada huruf jar. Kalau idhafah dia ada pula cara dia. So hari tu kita tengok pun bukan idhafah. Satu. Ya. Tapi alasan untuk menggunakan perkataan khalidina memang satu kerana huruf jar, ya. Contohnya an khalidina. Satu lagi kerana dia idhafah contohnya. Tetapi kedua-dua hari tu bukan kerana ini. Satu lagi, sebenarnya ada satu lagi alasan sebenarnya kenapa Quran itu, ayat itu menggunakan khalidina. Dia tak menggunakan khaliduna. Dia ada alasan satu lagi sebenarnya. Saya rasa mungkin kita tak pernah sebut sebelum ni, ya. Mungkinlah, ya. Okey, kalau tak biasa. Kalau Amy laju tak, kena minta tolong Amy. Cuba tengok bab dia nama hal, nama bab tu. Hal. Maksudnya buku yang solat tu tak? Buku yang buku solat, buku ibadah tu. Dia. Buku ibadah. Tajuk hal. Tajuk dia hal. Ini buku ini. Buku apa? Surat 92 kan? Hal ni keadaan ataupun hal ataupun keadaan. 92. Betul. 92. Okey. Lepas tu nak snapshot. Okey, hantar kat skrin, ya. Sebab Ustazah punya page lain, Ustazah punya buku lama, ya. Okey. Kita cuba tengok hal dia kata apa. Hal maksudnya keadaan, ya, menggambarkan keadaan. Macam kita biasalah apa hal dia tu, kita dah biasa gunakan sebenarnya, ya. Okay, hal maksudnya keadaan lah. Keadaan ataupun persekitaran ataupun menggambarkan keadaan sesuatu. Itu maksud dia, ya. Okay, sementara kawan kita nak snapshot. Ya. Ini alasan ketiga, ya. Alasan ketiga kenapa
Quran ataupun ayat-ayat tu menggunakan perkataan khalidina. Satunya kalau ada huruf jar tetapi hari itu tak ada huruf jar. Keduanya kalau dia idhafah tapi hari itu bukan sebab idhafah. Dan ketiganya kenapa khalidina digunakan bukan tidak digunakan khaliduna. Ya. Okey, cuba besarkan sikit skrin tu. Screen hal. Ya, besarkan sikit. Nampak tak nampak kat situ. Besar sikit. Sebab Ustazah punya lain. Okey, hal di situ. Nanti Ustazah tengok Ustazah punya lah. Dia kecil. Sekejap ya. Tapi saya punya lain sedikit lah mungkin cara dia menyebutnya. Hal. Okey, al-hal. Ustazah muka surat 85. Ustazah punya muka surat tak sama. Ya. Okey, hal ni. Kalau hal ni maksudnya keadaan. Gambaran tentang sesuatu. Dia macam itulah. So kalau hal ni biasanya menggambarkan keadaan tadilah. Jika perkataan tu dia macam ni tau. Kita nak fokus orang-orang yang kekal. Kita nak fokus pada orang ataupun kita nak fokus pada keadaan mereka. Dia macam tu tau. Kalau kita nak fokus pada orang-orang yang kekal ataupun mereka yang kekal, kita akan menggunakan khaliduna. Kita kata mereka kekal, contohnya di dalam syurga. Jadi ayat itu akan menggunakan khaliduna. Kita nak fokus pada orang. Tapi kalau kita nak menceritakan keadaan orang-orang tadi, keadaan mereka adalah mereka kekal di dalam syurga. Pak, kita tak fokus pada orangnya sangat. Kita fokus kepada keadaan diorang. Kalau dia nak menggambarkan keadaan, dia akan menggunakan perkataan khalidina. So tiga sebab. 3 alasan perkataan khalidina digunakan. Nanti kita akan jumpa juga cara bentuk lain lah. Okay. So hari ni kalau ikut kita punya, mari kita tengok dulu kita punya ni tadi. Surat berapa tadi ya hari ni sebenarnya? Domir ya? Masih domir? 24. 20. Okey, dua. Ustazah punya berapa surat tadi ya? Surat 25 kalau dah tulis ni. Ini dah tulis 25 ke? Ustazah pergi belik buku Ustazah, memanglah tak sama page. Memanglah tak sama, Ustazah punya buku lama ya. So jadinya anda semua mempunyai buku yang sama, buku terbitan baru. Jadi kita kena ikut. yang you all punya lah, yang Ustazah punya lama. Nanti kan nampak lain pula kata. So dia masih dalam apa? Kata nama tadi ya? Kata nama kata ganti nama domir munfasil dan muttasil. Saya ulang kata nama ni macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Kata nama ni macam ni tau. Apa dia kata nama tu Ustazah? Kata nama maksudnya saya, kami, kita, awak berdua, awak semua, dia berdua, mereka. Itu semua kata nama lah. Ya? Dalam bahasa Melayunya kata nama. Tapi dalam ilmu bahasa Arabnya dhamir. Tukar skrin tu sebab skrin tu hal. Ya? Dhamir ya. Saya perlu ikut skrin ya sebab buku saya tak sama. So itu dhamir. Dhamir ada 14. Ya, ada 14 saya baca ya, yang jari itulah yang tangan. Dia susun dalam bentuk tangan sebab dia nampak menarik. Jadi kita senang nak ingat ya. Dia ada 2 jenis dhamir hari tu ya. Ataupun kita kata tangan yang pertama. Saja je sebut tangan pertama ataupun tangan kedua sebab kita nak membezakan. Sebab dia ada 2 jenis. So tangan yang pertama ataupun dhamir yang pertama dia panggil dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang dia kalau nanti ada kat skrin nanti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau nampak perkataan-perkataan tu, itu 14 tu. Ya? Nampak perkataan tu memang namanya dhamir munfasil. Dan satu lagi tangan. Kenapa kecil sangat skrin tu siapa? Linda ke Amy ni? Kecil sangat Ustazah tak boleh baca. Dia macam terlampau jauh. Okey, ini ada dua ya. Kolom yang pertama ya, yang kotak besar tu itu kategori-kategori dia lah.
Ya. Kita tak tengok kotak yang besar tu, tengok kotak yang banyak-banyak ya, sebab kotak besar tu. Itu dhamir munfasil yang Ustazah baca tadi ya. Huwa, huma, hum. Hish, hish, hish. Kita bagi tips. Huwa, huma, hum ya. Lepas tu hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu sebelah dia tu. Line sebelah dia tu, itu tangan yang kedua. Tangan yang kedua ataupun nama dia sebenarnya dhamir muttasil. Muttasil maksudnya melekat ataupun bercantum. Itu maksud dia sebenarnya. Ya, kalau munfasil terpisah. Apa maksudnya terpisah? Kita nampak yang perkataan huwa, huma, hum tadi, ana semua. Dia tak melekat tahu dengan mana perkataan. Sebab itu dia panggil munfasil. Kita nampak sebiji-sebiji perkataan huwa, perkataan nahnu, perkataan ana, apa-apalah tadi, huwa, huma. Kita akan nampak kalimat itu sebiji-sebiji, maksudnya dia tak bercantum dengan perkataan lain. Itu yang dipanggil munfasil. Ya. Tetapi yang kedua tu, yang sebelah dia tu, tangan yang kedua ataupun namanya dhamir muttasil. Muttasil maksudnya bercantum. Itu maksud dia. Bercantum apa? Dia ni, dia duduk di hujung kalimah sebenarnya. Dia duduk di hujung kalimah lain sebenarnya. Ya. So tapi dia berbeza, bentuknya berbeza sikit daripada yang tadi tu, daripada huwa. Tapi dia merujuk kepada yang pihak yang saya baca tadi. So kalau huwa, kalau kita nak cantumkan dia di hujung kalimah, kita tak boleh guna huwa. Dia ada pendek dia, ada yang ringkasan dia hu ataupun hi. Dia macam itulah. Ya. Yang huma kebetulannya sama. Yang dua orang ni biasanya sama, tidak berubah. Ya. Dan hum juga sama. Sebab tu kita nampak dalam Quran, hum ni boleh jadi tersendiri, tak melekat ataupun boleh duduk di hujung kalimah lain. Ya. Hum ataupun him sama. Huma memang huma sajalah. Dan yang hu tadi sama ada hu ataupun hi. Dia memang ada dua. Ya. So dia tapi dalam yang dia bagi kita nota tu dia bagi hu je. Dia bagi hu, huma, hum. Dia bagi. Sepatutnya dia bagilah hu ataupun hi. Lepas tu untuk dua orang huma. Lepas tu untuk ramai hum ataupun him. Okay. So hu, huma, hum. Kalau perempuan jadi ha. Ha, huma, hunna. Kalau yang tangan pertama hiya kalau perempuan. Tapi bila nak duduk di hujung kalimah, tak boleh pakai hiya. Dia kena tukar. Ya, hiya menjadi ha. Ha ada, lepas tu ha alif. Jadi gitu ya. Ha, huma, hunna. Lepas tu yang ketiga ni, seterusnya semua tukar habis. Tukar habis. Tak sama langsung. Ya. Kalau start daripada anta ya. Anta dia jadi ka. Nampak? Lari. Ya, anta dia jadi ka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tak kata assalamu alai anta. Kita tak boleh cakap macam tu. Salah. Dari segi grammar, nahu dia salah. Jadinya anta, memang kita nak cakap anta, tapi kita kena tukarkan anta tadi kepada huruf ka saja. Sebab tu dia ada tangan yang kedua tadi. Ya, tangan kedua khas untuk dhamir muttasil dan dia duduk di hujung kalimah lain. Ya, betul? Kalau kita baca sekali laju, ka, huma, kum. Bunyi dia ada mirip-mirip. Kaf, kaf, kaf tu kan. Cumanya kalau dhamir munfasil dia, anta, antuma, antum. Tapi bila dhamir muttasil dia, ka, huma, kum. Ka adalah untuk anta. Huma adalah untuk antuma. Kum adalah untuk antum. Tapi untuk grammar yang tepat, assalamu alai antum. Tak boleh. Sebab tu kita kata assalamu alaikum. Betul tak kan? Nampak kum. Dia memang ini grammar lah, nahu. Ya. Kalau kita cakap orang faham je. Assalamu alai antum. Orang faham tapi grammar kita salah. Dia orang tahu. Macam ni Ustazah, ibuku, ibu saya. Ibuku. Kan iku kat belakang bercantum. Cantum tu betul? Ibuku? Ibu saya dengan ibuku kan sama. Maksud kalau ibuku dengan ibu saya sama. Ya? Ibunya. Kalau ibunya tu kan orang lah pula kan, mak orang lain kan. Tu salah jadi orang lain pula. Tapi itu semua dhamir muttasil lah tu. Kalau yang macam tu. Ya, okey. Kalau yang anti perempuan pula jadi ki. Ada dalam Quran juga tapi tak banyak. Yang banyak yang ka, kuma, kum tu yang banyak. Ya. Kalau perempuan anti jadi ki, antuma jadi kuma. Dia memang dua orang tu sama. Yang kat atas tu pun kuma juga, yang perempuan pun jadi kuma juga. Antuna jadi kunna. Lepas tu kalau ana, nak cakap macam tadi lah, emak saya kan. Kita kata ummi ana. Betul, tapi dia jadi salah grammar. Kita kena kata ummi tambah huruf ya. Huruf ya di situ sebenarnya maksud dia ana. Dia jadi ummi. Dia jadi
emakku ataupun emak saya. Kalau kita kata ummi ana, grammar lah. Grammar dia tak betul ya, tapi kita faham ya. Dan nahnu, betul apa? Nahnu tu kami ataupun kita. Tapi kalau kita nak kata Tuhan kami, contohlah ya, Tuhan tu kita boleh biar. Kita tak boleh kata Rabbun nahnu, kelakar. Rabbun nahnu tak boleh. Jadinya kita kena ambil dhamir mutasil yang untuk nahnu adalah alif ya. Jadi Rabbuna. Betul ya, Rabbuna maksudnya Tuhan kami. Tapi kita tak boleh kata Rabbu nahnu, tak boleh, salah dari segi grammar. Ini yang tentang dhamir. Dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Okey, jika sesiapa nak tanya silakan ya. Kelas ni tak ada masalah untuk orang bertanya. Memang kita ini tempat untuk bertanya. Ya. Okey, gerak lagi. Apa yang ada selepas tu? Dhamir ni senang saja, cumanya hafal tak hafal saja. Ya. Tapi kena dapat bezakanlah, kena faham beza dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Oh, ada ana nahnu tadi buku surat depan. Ada, mesti ada punya. Ni Ustazah. Ana nahnu. Ada tu. Ya, ana nahnu. Oh dia dah kat depan-depan. Dia first lah. Dia start dengan ana nahnu kat first page. Lepas tu baru masuk anta. Yelah, itu susunan lah. Itu susunan je kan. Cumanya kalau kita belajar dulu tu, yang ana nahnu tu dia susun kat bawah. Dia dulukannya untuk huwa, huma, hum tu. Tapi buku baru ni dia tukar kat depan. Tapi tak ada beza apa pun. Sekadar itu sajalah. Okay. Seterusnya apa yang ada di selepas itu? Saya tak boleh ikut buku saya lain. Ni apa tu latihan? Terlibat. Saya lebih baik kalau baca. Ustazah tak berapa, kenapa ya? Macam mana nak bagi clear dalam skrin ni penuh barang? Macam mana nak clearkan? Dalam skrin penuh barang? Maksudnya nampak ada video apa tu semua, nak ubah dia macam mana? Dia betul-betul atas skrin yang tu. Macam mana nak kalih dia? Video. Tekan ni Ustazah, view. Tekan view. Sekejap dia tunjuk macam ni. Sekejap dia slow sikit. Yang ni, kejap alamak, kena tu buka benda lain. Ni Ustazah, tekan view ni. Nampak tak atas ni? Atas tu. Ustazah punya ke atas ya, sekejap. Sebab Ustazah tak pun carilah kat mana-mana ada kotak view ni. Sebab sekejap, Ustazah punya dekat atas, dekat view. Ya, okey. Lepas tu pilih focus on content nanti. Macam sekarang ni sebab tak ada share slide kan? Ada ke? Ada tak? Focus on content nanti dia akan jadi besar yang apa yang kita share tu. Okey, kat view tadi ya? Dekat view, okey, the view lepas tu Ustazah ada gallery, speaker, together mode, lepas tu more option. More option jadi apa? More option jadi gallery at top, turn off incoming video, lepas tu full screen. Full screen ke ya? Boleh juga. Kita cuba full screen lah. Okay, kita tekan full screen. Habis mana yang Linda share screen tu Ustazah tak nampak? Tak ada pun kat screen? Boleh share je? Sekejap. Dah share. Nampak dah sekarang? Share balik. Dia besar lah. Masya Allah, besar. Okey. Kecilkan sikit. Orang yang tak berapa mahir dengan IT kan. Kelakar. Tapi Linda kena naik atas sikit. Okey, mari kita tengok dia punya paling tidak pun ya, title dia yang hitam dia At-Tadribat, maksudnya latihan-latihan. Nombor 1, akmili. Akmili maksudnya akmil, maksudnya penuhkan. Isi tempat kosong lah maksudnya. Al-ayati, ayat-ayat, al-atiyata, yang berikut ataupun yang diberi bidhamirin, dengan dhamir munfasilin. Dia dah cakap dah yang dia nak dhamir munfasil. Tapi munasibin maksudnya yang sesuai. Tapi dia dah cakap dah dia nak dhamir munfasil. Okey.
Ini bukan hari tu last week kita dah buat ke, Linda? Ya. Lepas hukum. Rasanya kita start 25, muka surat 25. Sekejap. Nak Linda share ke macam mana? Amy? Ya, itu kita dah buat dari tu. Muka surat 25. Itu dah sudah. Lepas tu? Nak Linda share boleh je. Share. Tolong share sebab Ustazah punya tak sama. Tu Amy tengah share. So, dhamir ada 14. Bukan hafal. Saya kata ni bukan untuk hafal. Tapi paling tidak pun, oh ini dhamir. Cukuplah sebenarnya. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dia punya lah. Ya. Kalau nak dhamir munfasil. Sebab dia dah minta dhamir munfasil. Kita tahu tangan yang pertama. Kita biasa gunakan tangan pertama supaya kita ingat lah dia punya tu ya. Oh, ini ayat ni terus bi ayatina. Memang ayat ni dibagi potong, dia cut and paste jugalah ya. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Maksud dia bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Lepas tu nak teka ini kalau kita tahu Quran mana ni nak kena hafal baru tahu. Kalau tidak memang tak tahu nak letak yang mana. Betul tak? Melainkan kita boleh buka pada apa? Pada dia punya Quran lah. Sebab ini ayat Quran. Ayat Quran kita tak boleh hantam-hantam. Nampak dia cut and paste, dia ambil bi ayatina. Nampak tu. Kita kena buka Quran, kita nampak antuma. Melainkan kita dah hafal ayat ni. Kalau kita dah hafal, teruslah kita boleh letak antuma. Antuma maksudnya awak berdua. Ya, maksud dia antuma. Okey, itu kita dah tengok yang tadi. Okey, sebab ini kita tak boleh hantam-hantam sebab ayat Quran. Tapi dahsyat juga ya, dia cut and paste macam tu kan. Dahsyatlah kita nak teka kan, hebatnya. Tapi tak apa, tak payah nak teka-teka. Semua ni Hafizah semua. Hafizah. Tapi itulah, nak teka tak boleh, kita buka ayat ni kan. Jadi kita nampak antuma. Okey, dah laju sikit Linda yang tengok yang tadi. Ayat dia. Ini semua ayat Quran lah, cuma kita nak biasa mata kita nampak. Oh, antuma ya. Kalau kul confirm kita tahu. Huwa. Qul huwa Allahu ahad. Itu kita boleh tahulah. Nampak surah Al-Ikhlas ya. Okey. Qalu maksudnya mereka telah berkata innama sesungguhnya. Ini kalau dah biasa ngaji tak hafal, dah biasa ngaji pun boleh tahu dah. Innama nahnu. Kami muslihuna, muslih orang-orang yang berbuat baik. Nampak ini kalau macam saya katalah, kalau dah tahu boleh teka terus. Kalau tak apa, kita buka Quran dulu. Okey, Linda terus lagi yang seterusnya. Apa yang ada dalam topik hari ni? Latihan kedua. Okey, akmil tadi ya, penuhkan ya. Patutlah ini pun juga kita dah tengok hari tu. Cumanya kita buka surah, ingat tak kan? Belum lah, yang ni belum. Ini belum ya? Belum. Okey. Ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini bukannya Ustazah hafal pun. Ustazah tak hafal ya. Tapi ingat, fawaswasa dan berbisik-bisik lahuma kepada mereka berdua. Siapa yang berbisik tadi? Syaitan. Syaitan berbisik-bisik liyubdiya agar berduanya mendedahkan lahuma bagi mereka aurat mereka. Itu dia dah bagi surah Al-A'raf tu, bolehlah tengok kalau nak tengok ya. Tapi ini tentang Nabi Adam alaihissalam. Tu dia bagi. Anhuma ya tadi Anhuma. So dia boleh potong-potong, dia cut and paste ya. So huma kat situ. Ya. Ada an tadi kan? So di sini kalau nak tengok dia punya maksud lah ya. Mudah-mudahan bila anda semua membaca anda ingat. Okey, waswasa ni nak bagi ingat, orang Melayu biasa dengan was-was. Jadi mudah nak ingat. So nampak was-was dan dia ada syaitan. Dia ada syaitan yang memang nama dia Al-Waswas. Dia syaitan ni ala-ala malaikat juga. Dia punya nama tu mengikut tugas dia. Kalau tugas dia membuatkan kita was-was, makanya nama dia Al-Waswas. Dia macam tu. Dia nama dia tu sendiri menggambarkan tugas dia, job dia. Ya. So insya-Allah lepas ni teringat lah ni kan. Tapi maksudnya membisikkan sebenarnya maksud dia.
Fa di situ maksudnya ataf, kata hubung ya, fa ya, waswasa tu. Waswasa tu yang membisikkan sebenarnya ya. Bagi mereka, lahuma, la tu bagi, huma mereka berdua. Siapa yang membisikkan tadi? Siapa yang berbisik tadi? Asyaitan. Ya. Liyubdiya, agar menampakkan ataupun mendedahkanlah, buka aurat lah maksudnya. Ya. Lahuma, bagi mereka berdua, ma apa? Wuria. Apa kat situ? Tutup aurat. Apa yang tertutup tadi lah. Macam aurat lah kan. Anhuma akan mereka berdua. An, dia ada maksud akan ataupun dari, maksud perkataan an. Huma tu memang mereka berdua lah. Tapi perkataan an dia ada, maksud dia bukan satu. Macam ni, dia kata dia guna istilah dari keduanya. Ataupun tentang keduanya. Ataupun akan keduanya. Maksudnya dia boleh ejaz lah maksud perkataan an. Ya. Min sawatihima. Okey, itu kita dah jumpa lah dia punya dhamir dia, sawatihima. Apa tu, dari keburukan aurat. Keduanya lah. Aurat lah maksudnya bukan, aurat ni bukan maksudnya buruk sebenarnya. Aurat lah benda yang ditutup. Ya, bukan kata maksudnya buruk apa. Okey. Itu ayat tadi. Tengok kita punya ni. Okey, itu ayat tadi. Lepas tu ini pula. Cuba tengok dulu. Surah Mu'minun. Jadi dah bagilah. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum. Memanglah kalau tak hafal, ada buka lah jawabnya. Ulaika bermaksud mereka ataupun mereka itu boleh? Laha jawapan dia. Laha. Dia memang tak boleh, dia tak ada macam hint-hint yang boleh kita teka-teka rasa Zai. Macam kena tahu juga mak. Ya, tak boleh. Melainkan kita tahu ayat tu. Kita tak boleh teka-teka ya. Ulaika maksudnya mereka itu ya, ataupun mereka pun boleh. Ya. Yusari'una bersegera ataupun mereka ni cepat-cepat. Kita maksudnya ya. Fi dalam al-khairati kebaikan, maksudnya berlumba-lumba ataupun cepat-cepat nak buat perkara baik dalam kebaikan. Wahum dan mereka, tadi kan kita kata tadi wahum, ini ada hum tadi kan. Waw dan hum tu mereka. Dan mereka laha baginya ataupun kepadanya. Kita boleh masuk lam tu ya. Lam tu boleh kepada ataupun bagi pun boleh. Sabiqun, berlumba-lumba dia cakap. Yusari'u cepat. Sabiqun berlumba-lumba, sebenarnya maksud dia sama je, betul tak kan? Masing-masing cepat-cepat dan berlumba-lumba. Ini ya. Ini cerita-cerita memang dia punya, dia kata ayat Quran banyak kata maka bersegeralah, maka berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Ayat tu banyak sangat dalam Quran. Ya, maksudnya tak boleh tunggu-tunggulah maksud dia. Tak dapat buat kebaikan besar, buat kebaikan kecil. Mudah je, tak ada masalah pun. Ya. Okey, dan satu lagi ayat tadi. Ada satu masjid dekat Shah Alam tu nama dia Fastabiqul Khairat. Masjid apa? Batu Shah Alam apa? Batu 3 tu. Ya. Dekat dengan gula. Ya, dulu mula-mula Ustazah lalu tak faham, tapi bila Ustazah faham bahasa Arab, nama masjid ni Ustazah lah, ini pengalaman peribadi ya. Bila Ustazah bahasa Arab lalu, nama masjid tu kan Fastabiqul Khairat, maka berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Seronok faham. Itu gunanya bila kita belajar ni. Okey, seterusnya kalau kita tengok sekejap ayat ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama sesungguhnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun bersaudara. Ya, ikhwatun bersaudara. Fa aslihu, mereka saling melakukan kebaikan. Baina agaknya apa? Tak boleh teka kan? Melainkan kalau hafal. Maksud dah tahu dah. Baina akhawaitum. Kum tu. Kum tu sebenarnya sebab kita nak tadi dia minta tadi dhamir munfasil, yang ni pula dia dhamir muttasil, yang ni pula kan. Ni Y tadi. Apa dia? Jadi Y. Kenapa waw ya baris atas khawai, sebab apa soalan ilmi sebenarnya? Macam ni. Mungkin satu bersaudara ikhwatun ya Tay. Ya.
Kedua, ini dua kho. Okey. Okey, Ustazah faham dah. Tadi ikhwatun, Nak tanya pun tak tahu. Abang nak tanya pun tak tahu. Okey, Ustazah faham begini. Tadi ayat tu tengok ya. Innama maksudnya sesungguhnya. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, bersaudara. Maksudnya suatu kelompok yang bersaudara lah maksudnya. Fa'aslihu, maka damaikanlah ataupun ni dia kata ini cerita tentang dua pihak yang bergaduh ya, dua pihak Islam kalau dia bergaduh maka kita kena damaikan dia orang. Ini maksudnya fa'aslihu, maka damaikanlah ya, damaikanlah tu maksudnya jangan bagi dia orang bergaduh lah ya, baina antara akhawaikum. Okey, Amy tanya kenapa akhawai? Kenapa bukan macam ke atas tu ikhwatun? Siapa nak jawab? Kenapa akhawai? Dia jamak kot. Jamak. Misi dia bunyi dia ada mirip-mirip ikhwatun, satu lagi akhawai. Kum tu memang dhamir muttasil. Ya. Jadinya kita boleh teka dia, bunyi dia dah sama tapi kenapa yang atas ikhwatun, kenapa yang bawah akhawai? Boleh jadi akhawai tu apa? Jamak ke? Dua orang ke? Apa ke? Kalau ikhwatun tu dipanggil sekelompok. Sekelompok yang bersaudara. Itu kalau yang atas tu. Tapi kalau kat bawah tu, okey, siapa ada kamus pink? Cuba cari dia ada mufrad dengan jamak dia tahu. Dia ada kolom dia. Awal-awal isim, lepas tu fi'il, lepas tu kat ujung-ujung dia lah selepas fi'il dia ada bahagian perkataan berlawanan ya, lepas tu selepas tu dia ada mufrad dengan jamak. Manalah tahu kalau ada dalam ni. Kalau ikut muka surat dia, siapa ada kamus pink? Sekejap Ustazah tunjuk. Kalau ada, siapa ada Zainab? Jamak. Oh ni. Ya, cuba cari jamak singular. Nak cari daripada alif belakang Ustaz? Ya, cari ikhwatun Ustaz. Okey, siapa cakap alif tu? Mana ada alif kat situ? Nak cari apa? Ikhwatun. Nak cari apa? Ikhwatun. Nak cari ikhwatun. Okey. Hamzah lah. Hamzah. Bukan alif, Hamzah. Itu yang Ustazah tanya dia kenapa sebut alif. Itu bukan alif, itu Hamzah. Tapi dia macam campur lah alif dengan Hamzah dia ni. Mana? Kat mana? Dekat sini? Dekat muka surat. Dia start 573 ke lah? Betul? Betul. Okey, tak apa. Cari je ikhwatun kalau ada. Tapi macam saya cakap tadilah, kadang-kadang kata yang kita cari jumpa, tapi kadang-kadang kata yang kita cari tak jumpa kadang-kadang. Tapi dia campur. Ukhtun ada tak? Ukhtun, akhwat, akhun, ikhwatun, ikhwanun. Kat mana tu? Surat 573. 573 kolom 1, 2, 3, 3 and 4 daripada kanan. Tu jumpa? Okay. Akhun, satu akhun. Akhwatun. Akhun satu, ikhwatun, jamak. Ikhwadun. Tolong snapshot hantar kat skrin, takut bagi sesiapa yang tak ada kamus pink. Ya, nanti kita tengok apa ada di situ. Tadi. Dan kamus pink hantar kat skrin. Okay, balik, at least kita nampak beza dia. So ingat ni ikhwatun dengan akhawaikum. Ya, sekarang kita nak tengok dalam kamus pink apa yang ada. Ikhwanun, akhawainun, akhawaikum. Okay. Siapa nak hantar kat skrin tu? Pindah. Sekejap. Boleh je. Kalau nak, at least semua orang boleh nampak kan? Dah usah lagi. Download dulu. Okay. Ustazah ada buku lah. Jadi bagi kawan je. Pastikan kawan yang tak ada buku lah dapat tengok ya. Okay, kita tengok kamus pink tu ya. Okay. Nombor 3. Ya. Nombor 3 tu akhun. Akhun maksudnya maksud dia brother. Brother. Maksud asal dia akhun. Bersaudara kan? Brother lah kan? Macam adik-beradik lah maksudnya. So itu yang pink tu mufrad dia ya. Lepas tu sebelah dia tu
ikhwatun yang kita jumpa tadi dalam Quran. Ikhwatun maksudnya dia punya jamak. Orang-orang yang bersaudara, ikhwatun tadi. Ya. So kalau seorang akhun, my brother, kan orang selalu cakap hello my brother. Maksudnya dia panggil kita sebab kita kan orang Islam kan semua bersaudara kan. Jadi kalau seorang walaupun bukan ada pertalian kekeluargaan, bukan, tapi dalam agama yang sama, kita boleh panggil dia my brother, ini cukup putih lah. Abang ke apa semua ya. Dan ikhwatun ramai lah tu. Jamak dia orang-orang yang bersaudara, kalau kita nak terjemahkan dia. Ataupun ikhwanun, ikhwanun. Ikhwan ni Ikhwanul muslimin. pandai. Itu satu lagi kat Malaysia pun banyak kedai sports tu ikhwan tu. Perasan tak? Kedai sports dekat Malaysia lah, dekat KL, kedai Ihsan ya? Itu Ihsan ya? Ihsan. Oh, itu Ihsan ya? Okey, bukan Ikhwan ya. Mana saya nampak Ikhwan ya? Bukan kan? Ada satu tempat, bukan, tapi dia kedai juga Ikhwan, tak silap saya. Nak saya sebut ke kat mana? Dekat Putrajaya, Persing 14. Dah lama tak pergi Putrajaya Ustazah? Lama tak pernah Putrajaya. Nak tahu teritori. Dia kan kalau pergi kat situ Putrajaya Persing 14 tu, kedai dia macam-macam. Contohnya lah, kedai makan pun ada Ikhwan, contohnya, lepas tu klinik Ikhwan, lepas tu lagi contohnya kedai rujit Ikhwan, lepas tu contoh lagi ya, Ustazah bagi contoh je. Dobi Ikhwan, kedai gadget food Ikhwan, contohlah. Maksudnya banyak kedai di situ juga yang bernama Ikhwan, dan Ustazah rasa Benda yang sama Ustazah? Agaknya. Kat Shah Alam ni dekat section U5 Ustazah. Oh, ada? Ada. Ikhwan restoran, Ikhwan betul. So betul lah di Ikhwan. Jadi Ustazah kata dekat, tapi saya lebih ke kat Putrajaya. Jadi kita wow, saya kata banyaknya macam tadilah. Kedai restoran lah, kedai contohlah kedai runcit lah, klinik lah, apa dah saya kata bagusnya kat situ saya cakap aja. So Ikhwan maksudnya apa beza Ikhwatun dengan Ikhwan? Tak ada beza sebenarnya. Dua perkataan yang berbeza tapi maksud dia sama. Bunyi pun dia mirip-mirip. Ikhwatun pun boleh, Ikhwanun maksud dia memang betul-betul sama. Bersaudara. Kalau kita nak ambil maksud dia lah. Tapi yang kita punya tadi akhawai. Kat mana ada? Cuba tengok. Di mana akhawai? Akhawai tu ke? Bawah sikit tu. Bawah dia, kalau bawah dia tadi akhun dia. Kalau akhun muzakkar, tengok ya, bawah dia ukhtun perempuan pula. Ni kita kata my sister. Hello my sister, contohnya lah. Maksudnya kita anggap dia bersaudara lah. Ya, itu kalau perempuan. Tapi dia akhawatun. Itu kalau ramai. Akhawat. Tapi kita tadi akhawai. Ada ya. Kita tak, jamak perempuan tak boleh tukar. Jamak perempuan tidak boleh ditukar apa-apa. Gantikan alif dengan ya tak boleh. Buang ta dia tak boleh. So sebenarnya yang akhawai tadi bukan daripada yang perempuan ni, bukan. Ya, sebab jamak perempuan ni dia rigid sikit tau. Ukhtun dengan akhawatun. Itu saja. Kalau akhawai confirm bukan yang dari yang perempuan ni lah. Maksudnya dia mungkin maksud dia sama juga tapi tidak ada di sini. Nanti saya cari dalam kamus lain. Dan saya nak bagi tahu satu, kadang-kadang kita cari ada yang kita jumpa dalam kamus ya, tapi kadang-kadang ada yang kita cari tak jumpa. Tak apalah. Jadi bentuk lain Ustazah. Bentuk maksudnya macam ni kan alif nun, satu lagi tu bentuk ya ke? Okey, katalah ini dia, tapi ini dia dah kata jamak kan. Katalah ikhwatun. Ikhwatun tu kalau kita jadikan dia ikhwatun tu memang dia plural ya, jamak ya, tapi dia ta marbutah, katalah jadikan dia dua pula. Dua kumpulan kita kata. Ini sekumpulan, contohnya sekumpulan orang-orang yang bersaudara, besarlah kan, ramai kan, tapi tetap sekumpulan. Katalah kita nak kata dua kumpulan besar yang bersaudara. Macam mana agak-agak? Cuba kita tukarkan ikhwatun kepada dua kumpulan. Ini ikhwatun satu kumpulan besar. Bersaudara, yang bersaudara. Kalau nak jadikan dia dua macam mana? Akhon ni ya tak bukan ya. Apa dia? Daripada akhun. Akhun satu mufrad bukan musanna akhon. Alif nun. Akhon ni. Macam tu lah kita buat, katalah akhun seorang, katalah nanti dulu kita kata
akhun seorang, kalau jadikan dia dua, Akhoni. akhani. Lepas tu satu lagi, dia kena ada dua cara kan untuk menjadikan dua, ada dua cara. Oh ini bukan Ini akhir. akhini. Dia tak ada akhi, dia ada akhani ataupun akhai. Akhaini. Ya. Akhaini. Oh yang tu muslimin Muslimah. muslimaini. Ya, kalau Muslimun. muslimin. Muslimin. Ya. Muslimun. Muslimina. Tapi dia tak, Musliman. yang jamak perempuan tak boleh, yang jamak Tak bertukar. perempuan dia tak boleh buat apa-apa ya. Cak katalah ukhtun tu je. Cuba dulu ukhtun tu kalau dua dia macam mana? Ukhtani. Atau Ukhtaini. betul. Tapi jamak dia tak boleh kacau. Memang jamak perempuan macam tu ya. So sebenarnya kalau kita nak tengok yang dua dia, kalau nak tengok yang dua dia, kita kena start daripada mufrad dia. Kalau jamak dia tak boleh buat apa-apa dulu. Macam akhun tadi, akhani ataupun akhaini. Ini. So kat sini, tapi kita ada kita apa tadi, akhawa. Itu tu kan? So dia ada sedikit lain. Cuba katalah ikhwatun tu pula. Tu start daripada ikhwatun. Jadikan dua kumpulan. Ikhwatani. Ataupun Ikhwataini. betul. Yang last one tu, ikhwanan, cuba dia pula. Ikhwanun. Ikhwanani. Lepas tu Ikhwanaini. ikhwat. Dia tak boleh tambah. Dia tak boleh dia macam tak boleh. Dia tak boleh masuk kat situ. Tapi tak apa itu maksudnya dia ada, mungkin dia dari perkataan lain. Tapi maksud dia sama, bersaudara. Ya. Okey, tapi tak apa. Ustazah nak tinggalkan yang tu. Sebab kadang-kadang kita kena tinggalkan, bila kita tinggalkan dia baru teringat. Okey, cuba tengok yang ni, cuba habiskan ayat ni. Boleh tak agak-agak? Tinggal yang bawah ni. Lagi dua ni. Okey, kita cuba habiskan dua ni. Silakan. Agak-agak apa tu? Memang tak boleh agak kan? La'ala khuluqin azim. Memang tak boleh agak. Terus kena buka lah surah apa. Jadi la'ala tu maksud dia, la tu di situ maksudnya la tu maksudnya benar-benar. Maksud la tu. Ala tinggi. Dia kena buka balik. Ya, kena buka balik ayat tu. Sebab ayat ni bagus juga kita buka. Jadinya kita Innaka. boleh. Innaka tu. Innaka. Innaka la'ala khuluqin azim. Ini tentang Nabi Muhammad. Ya. Innaka. Okey, sekejap kalau kita tengah cari ya. Innaka maksudnya sesungguhnya awak ataupun sesungguhnya kamu. La'ala benar-benar. La tu, lam pertama tu, lam tu satu tu maksud dia benar-benar. Ala di situ. La. Di atas ya. Okey, la yang mula-mula tu maksud dia benar-benar ya. Benar. Ala atas lah. Okey. Lam kita tengok maksud ni sekejap ya. Khuluqin tu dari perkataan apa ya macam ni ya? Dia akhlak. Daripada perkataan akhlak. Kita dah biasa dengar akhlak kan? Ni dia perkataan yang samalah, khuluqin ya, akhlak. Ya, budi pekerti. Azim tu agung, besar, apa semua dah. Saya nak cakap pasal la tu. La yang mula-mula. Lam yang tu, lam mula-mula tu dipanggil lam sumpah dipanggil. Lam sumpah ataupun dipanggil lam qasam dipanggil. Ataupun kalau nak sebut lam taukid pun boleh. Lam taukid, orang Melayu dia lam sumpah lah. Taukid tu bahasa Arab. Ataupun lam qasam. Qasam maksud dia sumpah. Boleh. Maksud dia benar-benar. Ataupun pasti. Itu maksud dia. Dia boleh duduk di awal kalimah. Apa-apa pun boleh. Tapi dia tidak mengubah baris apa-apa tak. Dia hanya memberi maksud benar-benar. So benar-benar pasti, sungguh, macam itulah, tanpa keraguan, itu maksud dia. Sebab tu maksud taukid maksudnya penegasan ataupun sumpah lah. Orang kalau bersumpah kan sungguh-sungguh kan. Mana ada sumpah main-main kan. So kita panggil lam qasam atau nak panggil lam taukid ataupun nak panggil lam apa tadi? Lam apa? Lam sumpah. Boleh je, boleh. Lam sumpah. Boleh
Dan yang penting dia tidak mengubah maksud. Okey? Tidak mengubah baris apa-apa. Okey? Itu satu tentang lam tu lah. Sebelum ni kita ada dengar waw qasam kan? Betul tak? Waw qasam ya. Waduha. Wal asri ya. Itu waw sumpah. Ini lam sumpah. Ya. Tapi waw sumpah tu dia ada mengubah baris kalau waw sumpah. Dia membaris bawahkan. Wal asri baris bawah. Kalau lam qasam ni dia tak mengubah baris apa-apa. Itu beza dia. Ya. Dan kalau waw tu maksud dia demi. Kalau waw demi masa. Demi waktu duha. Itu dia. Tapi kalau yang ni maksud dia benar-benar ataupun pasti. Atau dia punya maksud tu berbeza. Tapi nama dia lebih kurang lah. Ya, lam sumpah, yang tu waw sumpah. Waw qasam ya. Okey. Cuba kita tengok ayat terakhir kita. Kita tadi apa? Panjang ni. Okey, mari kita tengok sejak apa dia punya ni. Ya ayyuha bermaksud wahai. Ustazah bagi secara lalu ya. Ya ayyuha maksud dia wahai. Tapi kadang-kadang ya sahaja sudah cukup. Ya Musa. Dia ya tu. Ya tu sendiri sudah bermaksud wahai. Cumanya kalau untuk ramai biasanya dia guna ayyuha. Tapi kalau untuk seorang ya Musa, ya Muhammad, ya Ibrahim, semua sama maksud ya. Cuma ni ayyuha lebih kepada untuk ramai lah ya. Sampai maksud dia wahai. Okey. Allazina orang-orang yang. Itu maksud dia Dia ada nama dia lah. Kalau ya tadi dipanggil isim nida. Kalau ya, nida tu maksudnya wahai, memanggil ya. Bila memanggil kita panggil wahai bondaku, wahai ayahandaku, wahai adik contohnya. So kalau nampak ya macam ni dia panggil ya nida ataupun huruf nida. Nida tu maksudnya panggilan. Okey. Lepas tu ayyuha tu macam tadilah, kadang-kadang ayyuha tak ada, kadang-kadang ada. Tapi bila dia ada sekali package. Okey, allazina dia ada nama dia ya, isim mausul. Nama dia lah. Tapi maksud dia orang-orang yang. Wahai orang-orang yang amanu beriman. Iza apabila jaa telah datang kumu tu kum ya, telah datang kepada kamu. Apabila telah datang kepada kamu, siapa yang datang tadi? Siapa yang datang tu? Orang yang beriman, mukmin. Perempuan. Al-mu'minatu, perempuan beriman. Tadi sebab ini ada macam mana nak tahu dia perempuan? Ada alif dengan ta tu. Wahai orang-orang beriman ditujukan kepada lelaki. Iza apabila jaa telah datang kepada kamu. Kumu di situ adalah kum. Ya, kadang-kadang kita dalam Quran kita nampak kumu, kadang-kadang kita nampak kum tapi dia sama je. Okey. Telah datang kepada kamu. Siapa yang datang tadi? Al-mu'minatu, perempuan-perempuan beriman. Muhajiratin. Ingat tak apa? Muhajir. Apa? Kumpulan apa? Yang berhijrah. Berhijrah. Muhajirin. Tak? Kita biasa sebut muhajirin kan? Yang berhijrah. Tapi ni perempuan lah. Sebab tadi sebab perempuan kan? Sebab dalam berhijrah tu ada lelaki ada perempuan. So al-mu'minatu, perempuan-perempuan beriman. Muhajiratin, perempuan-perempuan yang berhijrah tadilah. So dia bukan lagi. So kat situ dia dah bagi lah. Tapi di sini dia, sebab dia nak dhamir mutasil ya. Famtahinuhunna. Maka fa di situ maka imtahinu maksudnya test lah, ujilah. Tapi kalau orang sekolah Arab apa imtihan ni, exam. Pernah dengar tak? Betul. Pernah dengar. Apa? Dia siapa-siapa ada adik-beradik ke anak ke apa ke sekolah yang ada bahasa Arab, dia panggil imtihan, iaitu exam. Exam tu maksudnya kan, exam maksudnya untuk menguji kan, ujian kan. So apa di situ maka apa tu imtahinu, ujilah. Tu hunna, mereka tadi balik kepada perempuan-perempuan yang berhijrah tadi. Sebab tu dia kena hunna, sebab dia perempuan. Ujilah dia punya keimanan lah maksud dia. Ini dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil ada berapa dhamir muttasil di sini? Cuba tengok ada berapa dhamir muttasil? Kita cakap. Muttasil. Ayat kat sini kan Ustazah? Ayat ni lah, ayat lah. Muttasil satu, hunna.
Itu dia pakai, itu ambil sekali jalan je. Tak payah. Itu tak boleh. Ni satu ayat, satu perkataan yang susah. Ambil satu perkataan. Itu bukan ya. Okey. Oh, okey. Mana hunna dah Kum. kum tu ya. Ada dua dhamir mutasil. Ya. Sebab dia kalau dhamir mutasil, kalau dia punya munfasil apa? Fikir tak? Kum tu. Kalau munfasil apa? Antum. 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 Kalau dia punya munfasil dia antum. Tapi kita tak boleh kata iza jaa antum. Boleh, salah grammar. Boleh. Kalau anda nak cakap, kalau kita nak cakap dia gitu, dia faham. Tapi dia tahu grammar kita salah. Bukan kata dia tak faham. So, kita kena gunakan muttasil dia. Itu. Saya nak hari ni kita faham apa bezanya dhamir munfasil dengan muttasil. Muttasil tu untuk merujuk kepada yang munfasil tadilah. Tapi kita kena gunakan muttasil dia untuk grammar yang betul ataupun untuk nahwu yang betul. So, ini sedikitlah tentang hari ni. Alhamdulillah. Okey, siapa ada soalan? Nak tanya soalan sila. Tak ada, nak bagi tahu ya Ustazah, yang tadi Hujurat tu dia 49 bukan 29. Muka surat. Muka surat apa? Surah dia tu dia tulis 29:10. Sepatutnya correction lah 49:10. Oh ya, habis Oh, itu sebab tadi tu surah Hujurat dia patutnya 49 titik bertindih 10. Bukan 29. Oh. Tapi kawan kita cari dia cari pakai apa? Kawan cari pakai apa ni? Dia cari ikut buku ni lah. Surah tu betul, tapi nombor tu bukan 29. Nombor tu 49. Yelah, tu yang saya heran tu. Habis kawan tadi cari pakai nombor apa? Dia tengok nombor apa? Itulah Linda kalau kita dia search ikut buku ni lah. Apa ayat dah nama dia surah Hujurat. Hujurat. Last tadi cuba upload balik. Hantar kat skrin balik yang tadi last tadi. Sekejap. Ayat dia 10 ke ayat 60 Ayat 10 kan? Surah 49 Hujurat. Dia ada apa? Tersilap. Error lah kan. Error tu. Tapi yang saya herannya kawan kita dapat cari. Betul ni. Jangan dia search kat internet lah. Ni search kat internet. Kalau search Al-Hujurat memang keluar 49. Tapi dalam buku dia catik 29. Dalam buku exercise kita. Dalam buku exercise kita. Oh, dalam buku exercise kita ni yang ni 1060. Bukan yang atas. 10 29. Hujurat tu. Oh, Hujurat. Okey. Faham. Memang kita search balik ayat Hujurat kan? Ya. 29. Oh yelah, dalam buku kita tu dia macam cut and paste kan? Ayat betul. Quran dia betul, ayat dia betul, tapi dalam buku exercise dia cut and paste. Sequence surah tu salah. 49 betul lah tu. Tu. Ni kat sini 49 kan? Ya. Itu dalam buku exercise 29. Yelah. Itu kesilapan dia orang lah, sebab benda tu bukan dari Quran pun kan? Dia sendiri yang create benda betul kan? Faham. Okey. Alright, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Dah cuba? Siapa membaca setengah jam? Boleh? Membaca Quran setengah jam 1 juzuk. Ada siapa cuba? Amy. Tak boleh. Cuba 1 juzuk setengah jam. 30 minit. Saya sebelum ni 45 minit tapi cuba. Sebenarnya kan saya cakap jujur ya. Sebelum ni saya pun 45 minit sampai ke sejam. Jujurnya kalau 45 minit tu macam tense. Ini cakap jujur-jujur secara ikhlas. Kalau sebelum ni 45 minit tu pun tense je rasa tahu. Selalunya tersasar sampai sejam tu boleh lah. Tapi entah kenapa Tuhan nak bagi kot kan. Entah kenapa Tuhan nak bagi tiba-tiba baca setengah jam. Boleh. Tapi tips dia potong pendek sikit. Potong pendek sikit pada yang mana panjang-panjang tu jangan panjang sangat, tapi kita boleh masa membaca kita tahu dia panjang. Mad asli tak boleh kacau. Wa ma, itu tips dia. Wa ma wala mad asli tak boleh pendek. Okey. Kalau ma'arif di situ dah pendekkan jugalah. Boleh buat pendek sikit. Boleh pendek sikit. Majaiz dah boleh ambil 2. Siapa nak baca 2, lepas tu mad wajib potong pendek sikit. Mad arif disukun. Segala dengung-dengung
Wa mim. Boleh tu. Dengarlah tu. Janganlah lama sangat. Boleh. Dapat setengah jam. Ustazah tak tipu. Ustazah pun terkejut. Cepat juga Ustazah. Eh? Cepat juga. Cepat. Ya sebenarnya Ustazah pun tak sangka tahu. Ustazah target sejam ataupun 45 minit. Tapi Ustazah buat macam tadi lah. Memang laju, potong pendek sikit. Tapi dengung tu macam ni. Wa mim. Nak dengar. Kalau kita baca wa mim, langsung tak ada. Dia wa mim. Dia ada sedikit lebih kan. Tapi tak ada. Wa mim. Jangan lama-lama sangat. Jadi potong pendek tapi dia masih berbeza dengan kalau wa mim, confirm tak ada dengung. Wa mim. Dia ada sedikit kata-kata henjutan, itu sudah nampak dengung. Yang lain potong pendek sikit. Alhamdulillah Ustazah tak sempat penat. Setengah jam, 1 juzuk. Cubalah. Alhamdulillah. Ustazah, benda ni pun benda baru. Jujurnya selama ni pun Ustazah membaca dengan 40 minit dengan rasa mengah. Ustazah tak nak tipulah ya. Tapi entah Tuhan tu kalau dia nak bagi, kita tak tahu kan. Kita boleh pula habis, tak rasa penat setengah jam. Rasa bahkan lebih bersemangat. Jadinya Ustazah galakkan siapa nak mencuba. Manalah tahu. Dia sebenarnya tahun lepas. Tak tahulah Ustazah ada bagi tahu kot tahun lepas Ramadan ya. Ustazah khatam 3 kali. Ustazah khatam 3 kali tapi sangat mencabar. Mencabar yang sangat. Ustazah in fact lepas tu rasa macam nak demam. Tak pernah Ramadan kan 30 hari kan, campur period lagi, tolak period lagi. Jadinya Ustazah tahun lepas 1 kali dan rasanya tahun ni tak larat nak buat dah. Jujur ni cakap, tahun ni aku tak larat. Ustazah cakap pada diri Ustazah lah, jadi balik back to normal. Tapi tiba-tiba macam ni, tiba-tiba setengah jam boleh. Jadi setengah jam boleh rasanya manalah tahu kan. Cubalah mencari apa tu Ustazah cakap pada anak. Mami, setengah jam Mami, cepatnya. Anak Ustazah cakap. Ustazah kata Mami pun terkejut. Dia ada anak-anak panggil Mami kan. Mami pun terkejut, Mami tak sangka. Ustazah tak sangka sebab selama ni Ustazah 45 minit sebenarnya. Banyak tahun sebenarnya 45 minit tu banyak tahun. Mengah, bukan tak mengah. Tapi kali ni tak rasa mengah, tak tahu kenapa. Sebab turun naik tangga buat latihan. Turun naik tangga. So, itu cabaran untuk anda semua. Cubalah. Kan insyaAllah. Tapi kalau kita rasa mengah, tak apa, relax kejap. Relax kejap ya. Tapi dia kata gini lah. Kalau tak dipecahkan apa? Kalau tak dipecahkan apa tu? Ruyung. Apa? Ruyung. Mana nak dapatkan apa? Sagunya ya? Sagu. So kena pecahkan dulu. Nak pecahkan tu susah ke senang? Susah kan? Okey, satu lagi contoh lah. Kau nak beranak, dapat anak comel. Tapi nak beranak tu senang ke? Tahu tak apa. So, Ustazah selalu bagi contoh lah. Kan sayang bila anak tu tengah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tu geram je kan. Tapi bayangkan anak dia macam mana. Dia kata dia adalah dia punya kepayahan dia untuk mendapatkan dia punya kemanisan dia. Okey, selamat mencuba. InsyaAllah ya. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih Zara. Assalamualaikum. Terima kasih semua.